Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqibatul muttaqin wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua siri yang kuat itu bukanlah melalui kisah ataupun sirah Nabi secara terperinci, secara tidak cuma melalui gambaran umum tentang kelebihan dan sirah-sirah yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa yang berbeza. Ada dia satu kasidah sahabat dia tersebut untuk memuji Nabi. Dia kata Arwahul Madad fi Nabi Muqassir. Aku lihat tiap-tiap pujian terhadap Nabi berkurangan. Muqassir taksir lah kita semua saya taksir maknanya tak perlu semua pujian terhadap Allah, terhadap Rasulullah SAW tidak perlu. Nah, muqassir mai tenwek dan gapo dia panggil puji yok rakat dia tikun. Nah, orang nanti bukan dia bancong dia memang dia tidak rakat dia tikun. Toh Nabi ini dia panggil muqassir dan roy mai sempurna. Nah, wa in balagha al-musni alaihi wa akthar. Walaupun orang puji bersantai, mewah pun tidak rakat dia tikun dia. Orang panggil yok. Nah, balagha terlalu dia panggil yok yang tinggi betul. Wa akthar dan dia banyak puji. Mewah kan yok Nabi ini jangan mai sung yang naik betul. Dia kataทุกอย่างการยกย่องนบีถือว่าเป็นการดัดร้อยไม่เต็มที่อะไรอื่นแค่นั้นก็บอกอิดิลลาฮุอัสนาบิมาแค่นั้นอัลลอฮฺ Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang telah memuji Nabi dengan sesuai. Nah, dengan dia itu menjadi ahlu bima huwa ahlu yang bersepatutnya yang sokongที่เหมาะสมกับฐานะของนบีอัลลอฮ์ได้ยกย่องแล้วอัลลอฮ์ได้ประกาศเกียรติคุณแล้ว Jadi apabila Allah dipuji dan Nabi, siapa lagi? Fama miqdaru yang dakwah, maka apakah nilainya manusia ataupun makhluk lain puji kepada Nabi? Tak ada. Nah, การยกย่องของมักลุกอื่นโดยเฉพาะมนุษย์ที่มีต่อนบีนี่ราคาทันทีอย่างประมาณนั้นได้ไม่มีราคาทันทีtidak ada nilai tidak ada untung. Kenapa? Allah sendiri yang memuji dan puja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu puji Nabi kita tidak boleh merasai keagungan, kebesaran
kecuali kita kena pergi duduk kaji pujian Allah terhadap Rasulullah SAW. Bahasa apa tu? Kita tak boleh nak tahu kehebatan kebesaran Nabi ni kecuali setelah daripada kita kaji bagaimana Allah hidup puji Nabi. Kerana sempurna. Kalau kita hidup kaji hak pujian manusia ni, puji manusia, puji Nabi, puji dengan sejarah Nabi tak serupa. Sejarah Nabi, sirah Nabi kita belajar tak apa, kerana dia hadis. Dia mari daripada hadis, mari pada sunnah. Sirah tu. Sirah Nabi kan, Nabi makan lagu tu, Nabi tu bukan pergi pada puji Nabi sangat, tapi kita mempelajari sirah. Sirah Nabi ni sunnah ni dengan Quran ni dia nak serupa, ada hak tempat serupa. Mana tempat serupa? Kedua-duanya adalah wahyu daripada Allah. Wahyu daripada Allah. Sunnah dengan Nabi, sunnah dengan Quran ni. Cuma sunnah hadis, mata hadis ni dia bukan dia la yuta'abbadu bi tilawati. Dia baca saja ni, baca sunnah, baca hadis ni tidak menjadi ibadat pada zat dia. Kita nak baca innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa tu, semata-mata baca tu dalam zat dia, pada zat dia naik tuatun tu tak boleh pahala. Satu huruf boleh 10, boleh 10. Tak sepengah Quran dah kan. Quran, yalah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Selalu dah 10. Ada. Tu alif lam mim 30. Tapi baca hadis dengan semata-mata kita baca hadis tak boleh pahala, tapi boleh pahala hak lain. Allah SWT berilah belajar tafakuh fiddin. Hak tu hak suku. Hak kita duk belajar, kita rugi masa, kita duk selo, duk apa. Hak tu kanan suku. Tapi kanan dalam semata-mata huruf innamal a'malu binniyat. Huruf apa semua at-tahuru syatrul iman, baca hadis. Hak tu tak ada boleh pahala dan tidak boleh buat ibadat dengan kita baca hadis. Nak buat semaya tak boleh. Kalau ada orang buat semaya dengan tu, lepas baca Fatihah baca innamal a'malu binniyat, tak boleh. Tak boleh buat ibadat. Nah, Quran dia takrif dia tu al-muta'abbadu bi tilawati. Boleh buat ibadat, boleh buat semaya dengan Quran. Jadi apabila sampai situ, fama miqdaru ma yamdahul wara, maka apakah nilainya pujian makhluk-makhluk yang lain. Maksud saya di sini bukan tak sewi puji Nabi tu. Puji Nabi kena, orang duk puji Nabi tak apa. Tapi maksud sayanya kita tak boleh nak tahu keagungan Rasulullah yang sebesar dan sehebatnya kecuali setelah daripada kita kena kaji Quran. Itu hak besar. Kerana apa? Quran duk puji Nabi. Apabila Quran duk puji Nabi, duk yok-yong Nabi, kalau kita tu faham sungguh isi hak duk puji Nabi dalam Quran, tak ada apa lah bahasa cukup dalam puji Nabi ni. Nah, bahasa perih dalam hak lainnya. Dengan Quran sedap. Quran ni. Nah, dengan tafsir dia, dengan makna dia duk puji Nabi ni. Hebat. Lepas tu tak boleh nak dengar puji hak lain, tak ada apa. Bacalah puji-puji Nabi tu. Cuma dia kata kalau puji manusia ni kadang-kadang kurang, kadang-kadang lebih. Tu dia duduk situ. Puji manusia terhadap Nabi ni kerana hak hebat, kerana hak besar, hak agung. Apabila kita pergi puji dia tu, kadang-kadang kurang, kadang-kadang telajak puji Nabi. Tu ada juga dalam kitab-kitab hadut puji tu. Sampai ke hari beranak kan, Tok Bidan Nabi nu Asiyah dengan Maria, mari jadi bidan Nabi. Tu telajak dah tu. Nah, Asiyah nu isteri Firaun, Maria mak pada Nabi Isa. Allah Subhanahu Wa Taala menjelma dia, buat dia tu hidup semula untuk nak jadi tok bidan kepada Nabi hari keputeraan dia.
tu gapo apa ni? Berdoa. Doa lagi siapa kau akidah, siapa kau gapo kan untuk hidup semula ni Asia. Nah, kan siapa kau Maria ni hidup semula ni. Tu dia jadi lagu tu. Dia jadi telajuk. Banyak lagi. Nah, kisah-kisah hak pasal jenis telajuk tu. Cerita main mana tak tahu. Cerita main mana tak tahu. Tu dia. Dia kata kalaulah ahli bumi ini himpun semua ahli bumi ini untuk nak mari cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari nak hina, mari nak keji, mari nak yam Nabi sallallahu alaihi wasallam, himpun sutai manusia ni, sutai bumi ni, dia kata tidak akan berhasil walaupun sedikit pun. Tak berhasil. Mai mikha raikha. Hak learning kalau kita duk bunyi Perancis sore tu ya. Nah, hak duk hina Nabi lah ni. Tapi sutai dunia pakak duk puji lagi. Dalam bumi Perancis pun boleh jadi sore tu ya. Presiden hak orang kata tak pok tu lah. Nah, tak pok. Nah, kena pergi cek semong duan. Itu dia. Siapa tahu tu? Nah, siapa tahu tu boleh jadi sore 2 hari gitulah, grup-grup dia panel dah teban tu ada lah. Tapi nak ayat kata rakyat semua Perancis tu bukan semua. Terutamanya orang Islam hak ada 7-8 juta di Perancis. Hak tu kau teruk. Kau tak nampak dengan orang duduk tuduh tu. Jadi maknanya dia kata sekiranya sutai dunia ni pakak duduk maki caci hamun Nabi sallallahu alaihi wasallam tak berjaya dan tak berhasil. Kerana apa? Allah Subhanahu taala ada akad dah. Akad sungsut lah. Akad siapa sungsut? Wa rafa'na laka zikrak. Habis dah. Kami angkat kamu wahai Muhammad dengan sebutanmu. Sebut. Aku akad lagu mana? Lagu mana sebutan ni? Allah Subhanahu wa taala melia sebutan Nabi ni. Kita nak cari mana? Kita nak cari mana? Kita nak cari kata Allah Subhanahu wa taala sebut nama dia sekali dengan sebut nama Muhammad Rasulullah. Dalam hadis. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hak tu dia panggil Allah Subhanahu wa taala ilham kepada manusia semua tu. Hak lah ni, hak jadi Islam, orang Islam semua tu. Pakak mari duduk tiap tiang nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nama Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mari duduk tiap tiang hak ni. Bukan biasa ni. Tak ada mari duduk kata la ilaha illallah Ibrahim Khalilullah. La ilaha illallah apa dia? Al-Masih Rasulullah ataupun Musa Kalimullah. Tak ada disebut. Nah, Sulaiman Nabiullah tak ada disebut. Sebut Muhammad Rasulullah. Ni dia panggil wa rafa'na laka dzikrak. Nah, tu dia. Lepas tu mengikut ada dalam satu YouTube tu juga molek dia wa iklimah, dia kata dia berdasar dengan kata-kata Imam Syafi'i, tapi saya tak ada lagi dia nak kaji kata-kata Imam Syafi'i ke tak. Tapi berdasar dengan hak dia dalam klik dia tu, dia kata sabit dengan kata Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i kata lagu mana? Imam Syafi'i kata Allah Subhanahu wa taala tidak beri satu mukjizat kepada mana-mana nabi kecuali Allah beri mukjizat yang lebih tinggi dan lebih mulia. Nah, lebih agung daripada mukjizat hak Allah SWT beri pada Nabi itu. Tak ada. Itu dinisbah pada nakal pada Imam Syafi'i mengikut hak dalam YouTube hak saya dengar. Sebagai contoh, Nabi Isa ni mukjizat hak besar sekali dia apa? Hak besar sekali. Ihya'ul mauta. Boleh menghidup orang mati. Lepas tu
Dia wi pada Nabi hak ana, hak nak lebih daripada mukjizat Nabi Isa ni. Hak kita nak boleh yin kata mukjizat Nabi Isa ni, mukjizat Nabi Muhammad ni lebih tinggi daripada mukjizat hak Nabi Isa hidup orang mati. Satu, batu ni tasbih di genggai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak tu dalam riwayat Imam Tirmizi ada sebut hasa batu. Satu. Yang kedua, batu Hajarul Aswad. Nabi ada sebut juga dalam riwayat Tirmizi juga, Dalail Nubuwah, dia riwayat kata Nabi kata, aku tahu di Mekah sana ada batu yang beri salam kepada aku sebelum daripada aku dibangkit. Sebelum aku menjadi rasul, sebelum Allah SWT bangkit aku jadi nabi, batu tu beri salam dah pada aku. Maknanya apa batu apa? Batu Hajarul Aswad. Beri salam, maknanya hidup lah batu tu, beri salam. Kita juga dengar kisah apa? Pohon tama. Apa dia? Batal tama. Batal tama hak jadi member Nabi di Madinah. Sebelum pada tu Nabi duk tukar situlah, Nabi duk menyandar situ. Nabi duk menyandar di batal tama tu. Tapi lama-lama kok jadi bahasa lama, bahasa buruk, bahasa apa semua dah. Jadi sahabat buat hak lain, buat member hak lain, jadi nak tahu hak tu. Nak tahu apa dia? Pohon tama tu dah. Nak tahu pohon tama tu. Dalam kisah hadis sahih. Nabi nyegib dengar teriak, suara teriak sedu. Sahabat-sahabat lain pun pakat dengar belaka suara teriak sedu daripada sebatang tama yang kering kotak tu. Tengok. Siapa kau Nabi kena pergi pujuk. Kena pergi pujuk dia. Pujuk pokok tama, pohon tama tu. Allah, sini kita kena pakat malu belaka pohon tama tu. Pakat siapa kau pohon tama tu teriak kasih rindu kepada Nabi, maka bagaimana kita ni hati orang Islam yang tidak ada terikat, tak ada rasa teringat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pohon tama hak kering kota. Itu dia. Jadi Nabi pakat gi mengunduh gi daya dia, ayat kata tak apalah kalau gitu mu boleh menemani aku, boleh sayang dengan aku, boleh berkawan aku dalam syurga nanti. Tu baru bunyi senyap. Suara teriak pokok tama. Hak tu lebih daripada Nabi Isa pergi duduk hidup orang mati. Hak ni orang, hak ni batu, hak ni kayu. Boleh kecek. Tu nak ayat kata lebih. Supaya juga kejadian Nabi Musa alaihi salam hidup belah laut, kata belah sungai. Belah sungai. Tak apa dengan tukar dia. Tak ada masalah. Tapi adanya mukjizat yang lebih besar, mukjizat hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih besar daripada Nabi Musa hidup belah laut lagi. Nabi belah apa? Belah bulan. Belah bulan. Boleh belah bulan. Hak ni belah laut. Tu hebat. Hebat. Nabi Sulaiman ni boleh angin boleh pergi main semua dia kok dalam kawasan Palestin. Bil ghuduwi wal asal kok kawasan Palestin. Pagi petang dia duk naik duk main tahu dara. Dia duduk pokrong, duduk berihan catkan ban tu dengan angin, dengan udara duk turut kerja dia tu. Angin boleh pergi ikut dia nak pergi mana. Pas Nabi Isra, rehlah Isra Mi'raj, bukan di Palestin saja, di Syam saja, ambil di Mekah pergi pada Syam, daripada Syam apa dia di Al-Masjidil Aqsa naik kepada Sidratul Muntaha, klik pada Madatullah. Jadi hebat lebih pada Nabi Sulaiman lagi. Jadi maknanya semua nabi lah. Tidak ada orang panggil mukjizat yang besar yang Allah SWT beri kepada Nabi, kecuali Allah SWT beri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih besar daripada hak dia beri kepada Nabi Musa. Nabi Musa biasa minta air sebab puak Bani Israel kalau Musa, kalau mung tu benar-benar Musa benar-benar Nabi, mung tolong waktu bek air batu di batu tu. Waktu bek air di batu, Nabi doa, tu bek sungguh 12 mata air tu bek kok batu. Ada batu tu bek mukjizat Nabi Musa
Besar ke tak ni? Besar, agung ke tak? Mukjizat ke tak? Memang itu adalah mukjizat Nabi Allah Musa alaihi salam. Boleh memancarkan air dalam batu. Pas Nabi? Nabi ni air pancar di jari Nabi sendiri yang mulia. Tubik air. Tubik air, wallah lagu mana sahabat-sahabat pakat tengok tubik air kok jari. Tu nak ayat kata lebih orang panggil Nabi Musa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi lain. Siapa kau lebih mulia kan dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, dengan Jibril sendiri. Padahal Jibril ni tok guru dia. Jibril mai duduk mengajar, mai duduk tegur, jangan cepat sikit baca Quran tu. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan derah sikitlah Muhammad, jangan cepat sikit. Nabi duk rasanya jenis dia nak bergaduh-gaduh gitulah pasal dia mula baca Quran ni semangat. Jibril ajak lari, jangan cepat. Duduk teruah semua. Satu khotel satu tahun. Kecuali waktu Nabi nak meninggal dunia 2 kali khotel. Apa dia Nabi itu khotel depan tok guru dia Jibril alaihi salam. Sepatutnya apabila jadi tok guru Nabi ni Jibril kena mulia lah. Tapi dah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia daripada Jibril yang menjadi ketua mereka. Mana dalil? Mana dalil kata Jibril lebih mulia, apa dia Nabi Muhammad lebih mulia daripada Jibril? Malam Isra Mi'raj tu. Jumpa Tuhan Esa. Malam Isra Mi'raj. Malam Isra Mi'raj tu Jibril jadi khodam Nabi. Jadi khodam. Gapo dia khodam purap cai. Jo buka pintu lah kalau pak kita kak. Kalau lan buka pintu bank pun masuk Nabi. Ni mari wa'ri burak tu mari di masjid Nabi di rumah. Katanya di rumah Ummu Hani, katanya di Masjid Haram, tak apalah tu. Nah, mari mempersilakan Nabi suruh naik burak. Bawa pula dah kereta tolong bawa lah burak. Siapa bawa? Jibril. Maknanya pokoro lah bang, apa? Pokoro. Pandangan kabrok itu. Kalau nak bandingkan Nabi, bukan nak pelakah Jibril lah dah, bukan, tapi panak lagu tu. Nah, suruh tok guru, tapi jo bawa burak kepada Nabi. Tu sah lebih Nabi. Patu hak Sidratul Muntaha nulah. Dia bawa tu pergi siapa ke Sidratul Muntaha, Jibril kaya kata aku sekadar niyalah. Aku sekak niyah. Tak leh. Makam aku ni tak padai untuk pergi berjumpa dengan Allah SWT. Hanya nyambung saja. Tu nak ayat kata tinggi. Nah, Nabi Musa ni siapa ke nak minta kepada Allah supaya boleh melihat. Nabi Musa minta kepada Allah di Jabal Tur, ya Allah, perlihatlah aku nak tengokmu. Selok Nabi Musa. Nah, kecek dah. Wa kallamallahu Musa taklima. Gelaran Nabi Musa kalimullah. Maknanya orang yang dialog dengan Allah dah Nabi Musa ni atas dunia. Tapi Allah waktu nak kecek dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jemput dia naik ni. Berkecek, berdialog, tawam nawar Quran tu berapa kali kan? Tu. Jadi lebih Allah Rasulullah melihat. Hak ni kita kena berdalil, dia kena berimej juga ni ahli sunnah wal jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah dengan mata kepala dia pada malam Mi'raj, Isra Mi'raj. Nampak tu. Jadi orang baca Isra Mi'raj kena baca juga sini tu. Kena baca habis. Nah, Nabi boleh tengok Allah Subhanahu wa taala. Tak itu. Tu dia. Jadi hak tu kelebihan, dan hak lebih daripada yang lebihnya ialah mukjizat Quran ni lah. Mukjizat Quran ni tak ada dah. Nak pergi lawan dengan orang lain, tak ada. Mukjizat orang lain, siapa ke mukjizat apa dia Nabi sendiri pun sallallahu alaihi wasallam hak tu hak hilang. Belah bulannya, pancar air di jarinya, macam-macam pertolongan bantuan Jibril, apa semua tu hak tu kita tak nampak dah. Apatah lagi mukjizat hak nabi-nabi lain, Nabi Musa, Nabi Isa. Nah, hidup orang hidup boleh menyembuh segala penyakit. Nabi Isa tu kan, Nabi Sulaiman. Hak tu hak lepas dah. Kita kena berimej
dengan apa yang dicerita oleh dalam Quran dan hadis yang sahih. Tetapi mukjizat Al-Quran adalah mukjizat yang kekal abadi. Kita boleh tengok, boleh pisut. Ni hak besar ni. Nah, Quran dengan hadis ni. Nah, Quran dengan hadis ni mukjizat ti yang menciwit you. Mukjizat yang paling besar sekali, yang paling hebat sekali. Hei orang Islam, hei orang apa dia Melayu tan hingga apa semua, siapa-siapa nak tengok mukjizat Nabi, buka Quran, baca hadis, baca sunnah. Tak ada kena geduk cari selipar tak selipar ko janggut ko rambut ko, tak ada. Tak ada. Capanya capa selipar lah ni, selipar lah mudah kita. Tak ada kena duk cari dah sampai tu. Kalau kita ni demo tu temu sungguh kenyai sungguh dengan Quran, kenyai sungguh dengan sunnah, dengan hadis Nabi sahih, orang Islam tak perlu lagi duk cari selipar-selipar Nabi tu, kain-kain serban Nabi, janggut-janggut Nabi, tak ada. Tak ada. Hak adanya kena jaga. Hak tu pun wallahu a'lam. Hak di Turki ni, Turki tak ada lepas siapa-siapa. Siapa nak pergi tengok, kena pergi di Turki. Ada lagi. Nah, ada lagi kesel-kesel hak Nabi tu. Lepas tu dia tak ada lepas. Lepas ni tasakan wak pameran sutai dunia, kok lain main nak pinjam, wak supaya dengan geluk rumah kita, tak ada. Tak ada. Nah, kita boleh pinjam lagi. Tak ada. Hak Turki dak, dia pergi situ dia tok dalam kaca molek siapa lagu tu lah. Nah, untuk nak jaga tu. Hak ada di Mekah pun lagu tu juga. Ni Mekah sehari dua ni tubik dah. Hak Mekah, orang panggil director lah. Nah, apa dia pengarah hak duduk jaga kesel lama hak Nabi di Mekah tu, dia buat tubik dah. Nah, kalau ada YouTube ni saya boleh pasal ni. Dia ayat kata lagu mana, kami tidak pernah beri lesen keizinan kepada mana-mana kamakan, mana-mana puak, mana-mana negeri. Dia sebut negeri terutama negeri Malaysia. Kami tidak pernah beri lesen orang panggil untuk nak buat pameran kesel lama hak Nabi kepada mana-mana negeri, dan kepada Malaysia tak ada. Kami tak ada biasa beri. Hak tu sudahlah. Hak asal hak Mekah. Hak demo duduk mai dakwa tu, mai duduk ayat kata ni. Nah, lesen ni prakat, lesen hak Mekah sendiri ni. Nah, Mekah sendiri berapa yang nak cari kok tu nyo pakar sangat Mekah tadi tu kan. Nah, pakar Mekah. Nah, bo nak jadi tikmil kata tak boleh jadi tikmil. Nah, bo nak jual tiket tu nyo pergi pakar hak Mekah. Ambil baik apa dia certificate tu, lesen. Nah, baik prakat sana hak ayat kata Mekah ni pun beri keizinan kepada lajnah hak mai pada Malaysia ni, dan beri jaminan kata gapo semua hak ada dalam pameran tu adalah hak asli daripada Mekah. Hak ning PO ni baca tengok PO ataupun director hak dia hak duk jaga kesel lama di Mekah ni mari menafi, mari participate, mai cai, mai khoi. Sudahlah kata ni. Nah, orang Malaysia pun habis. Nah, orang Malaysia pun Tok Guru Haji Hadis di mai royak kata mengarut belaka dia kata, mengarut belaka. Tu dia orang Terengganu mengarut. Tak ada apa-apa nah. Ni hak Presiden PAS ni. Tak tahulah orang hak duk jual daripada ahli PAS tak tahu, tapi Presiden PAS mai duduk menafi benar-benar lagu tu. Jadi apa ni? Apa kita nak tuju, apa kita nak royak, apa kita nak ajar kepada ummah kita supaya duduk mengagung-agungkan kesan Nabi, dan siapa kau duduk terupa untuk kita nak mengkaji orang panggil Quran dan sunnah yang sabit daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kerana duduk situ beli tiket gapo semua pakat senyap belakalah. Nah, saya tak ada nak itu gapo, tapi jadi boleh tiket, boleh beli sewa kok tu kok ni hak nak cicai ke apa semua, jadi pakat senyap belaka. Bahaya dah. Bahaya kalau kita duk main lagu tu. Dan untuk nak tunjuk kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa dia orang yang
mulia ni, saya buat tu dah lah minggu baru ni. Baru ni kata dalam Quran tu tak biasa sebut nama Muhammad secara dot dia, tak ada. Secara seorang Muhammad Nabi Allah Subhanahu wa taala tak ada biasa panggil ya Muhammad dalam Quran, tak ada. Sedangkan dalam Quran tu sebut nama nabi lain-lain banyak dengan pakai nama dia selalu dah. Panggil Nabi Adam ni Pak Abul Bashar, Pak bagi segala manusia, tapi dalam Quran sebut ya Adam. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Sebut Nabi Nuh ya Nuh. Ya Nuh ihbit bisalamin minna wa barakat. Ya Nuh. Sebut Musa ya Musa la takhaf. Sebut Isa ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Jadi panggil Nabi Isa. Ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Panggil nama Nabi tu dengan ya ni, panggil nama Nabi selalu dah. Tapi ketika dia nak sebut panggil Nabi Muhammad, dia tak sebut dengan kalimah ya Muhammad. Hak ni hak agung besar sekali. Dalam Quran tu Allah sebut kan ya ayyuhan nabi. Hak ni kita dengar dalam semaya saat ni, ya ayyuhan nabi ittaqillah wa la tuta'il kafirin wal munafiqin waghluz alaihim. Ya ayyuhan nabi, panggil ayyuhan nabi. Ya ayyuhan nabi dalam Quran ni belah-belah kali. Saya tak ada cek lagi, tapi dalam internet tu dia kata ada hak 13. Hak tempat lain ada 14. Minta pok kita pergi cek semula dah. Di antara 13 dengan 14 kali. Sebut ya ayyuhan nabi yang dituju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ya ayyuhar rasul 2 kali. Hak ni cakap. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Ya ayyuhar rasul 2 kali. Lepas tu hak lain sebut dengan nama sifat dia, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Baca. Tengok. Jadi tak ada sebut nama. Kenapa? Kerana makam dan Allah SWT terlalu hormat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala dia jaga sungguh Nabi. Allah. Abu Lahab ni, kita tahu kisah Abu Lahab tu ke? Lagu mana? Kisah Abu Lahab ni setelah pada Nabi panggil mula-mula, kayak Nabi dilantik menjadi rasul. Lepas tu Nabi panggil lah puak Quraisy ni. Mai duk beripung. Mai duk beripung Bani Fihrin, Bani Adi. Mai duk beripung di mana? Di Bukit Sofa. Hak kita pergi duk buat Sa'id tu. Bukit situ. Nabi sebutlah. Nabi kata ara'aitakum law akhbartukum anna khaylan fil wadi turidu an taghira alaikum akuntum musaddiqin. Hei puak-puak Quraisy semua, kalau aku pergi royak kata ada pasukan kuda mari nak serai puak mung learning, mung rasa-rasa kata nak percaya ke tak aku royak ni? Puak dia pun kata na'am ma jarrabna alaika kadhiba. Ya, aku tak biasa, puak-puak kami ni tak biasa temu pun kata mung duk bohong belawak dalam hidupmu. Mung kecek betul. Percaya. Kalau mu ayat lagu mana aku percaya selalu dah. Kami percaya selalu dah. Maka Nabi ayat kata qala fa inni rasulullahi ilaikum baina yaday adzabin syadid. Aku ni hei Quraisy, aku ni adalah rasul Allah untuk nak beri khabar berita ngeri kepada kamu di hadapan azab Allah yang amat pedih kalau mu tak beriman kepada aku. Situ tu selalu. Siapa mula-mula? Pak saudara Nabi. Abu Lahab, kita duk baca tu tabban laka ya Muhammad, selalu celaka mu Muhammad. Gitu lalu dia. Moga anak saudara sadah kata. Ali hadza jama'tana.
buku ning kamu duk beripung aku ni. Duk kau senang berapa-berapa minggu duk suruh mari ni. Kami pun kena berhenti kerja. Nah, kalau kita lah ni enggak tak nego tak kerja lah. Hak nak pergi mana-mana tu berhenti kerja. Gamuk kamu nak buat berita hak besar, hak lagu mana, nak banyak benda-benda cerita hak malah. Tiba-tiba mai ayat ketemu Rasulullah. Ali hada jama'tana. Kihning ka mu nak mai beripung. Taban, supah ada. Abu Lahab ni supah anak saudara dia. Celakalah wahai apa dia Muhammad. Kelimah tu Allah Subhanahu wa taala ambil yon kelab dia panggil. Ambil kelimah hak Abu Lahab tu mai duk kata ke Nabi tu, cuma dalam Quran mari duduk yon kelab duk kata ke dia. Ambil kelimah hak Abu Lahab tu. Dalam surah apa? Surah Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Abu Lahab wi sute lah. Celaka Muhammad. Nauzubillah. Abu Lahab dah. Wi sute lah. Quran mari tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Dua. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tiga. Sayasla naran dhata lahab. Empat. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Lima butir Allah mari jawab kepada tuduhan orang panggil kejian Abu Lahab terhadap anak saudaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat. Lepas tu kalau 5 butir berhenti sekadar tu tak apa juga. Nyawi jadi Quran lepas tu pakak baca habis sampai hari ni, sampai hari kiamat. Hak kata-kata Abu Lahab tu habis dah. Maka dia ni tak tahu lagu mana dah Abu Lahab. Sampai ke dia pun jadi hancur lebur dah. Lah ni tak tahu mana. Kubur Abu Lahab sendiri pun. Mana lah ni orang duduk pergi ziarah? Adakah puak kita pergi ziarah kubur Abu Lahab? Tak ada. Puak-puak hak kafir ni, hak kafir Quraisy pada masa dulu anak cucu dia. Ada teringat pada tok dia Abu Lahab? Nak cari kubur Abu Lahab? Tak ada. Nak sembelih kambing nak pergi kepada Abu Lahab ke? Siapa pahala pada Abu Lahab? Tak ada. Tiba-tiba dalam Quran wari sebut celo Abu Lahab ni. Nah, jadi Quran orang baca kau sehari, kau bertambah, kau bertahun, sampai kau beribu, sampai ke hari kiamat. Learning tu orang baca surah ni tak tahu berapa juta kali sehari. Gi duduk maki kepada si celaka ini Abu Lahab wa tabba. Masya-Allah, hebat. Nah, hebat. Tu dia panggil Allah Subhanahu wa taala mari duduk nak mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari daripada langit selalu dah. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Kata-katanya lepas daripada Tuhan turun ayat ni, Abu Lahab ni hidup selepas daripada turun ayat ni 8 tahun. 8 tahun Abu Lahab duduk. Duk dengar tabbat yada Abi Lahab wa tab. Pergi kok tu tabbat yada. Tak boleh nak buat gapo. Duk 8 tahun orang panggil camcai lagu mana, camnai mati tak tahu lagu mana nak mati. Orang panggil duk lagu mana. Sini tu dia panggil padahalnya hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Noh ayat kata Abu Lahab ni lalah mana mung ni neraka cerak. Tekah dia duk hidup tu ayat kata dah mung ni neraka. Mung mati dalam kafe. Bukan mung saja dak bini mung isteri mung pun hidup pripong kayu-kayu api layan neraka juga. Oh sampai ke bini. Abu Lahab mai duk maki ke Nabi saja dalam Quran pun habis barang habis sampai ke bini. Dia mung dan bini mung isteri mung hammalatal hatab. Kalau Abu Lahab duduk nak berlawan dengan Quran sungguh. Situ dia pelik tu. Kalau Abu Lahab nak berlawan Quran sungguh, nak royak kata Quran ni berlawak bohong, royak tak benar, royak kata aku masuk neraka, aku tak beriman kepada Muhammad. Puak Quraisy, mung dengar belakalah. Hari ni aku nak beriman dengan Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh buat tak? Abu Lahab boleh buat. Kerana apa? Kerana semata-mata dia nak mendustakan Quran. Kerana Quran royak kata dia masuk neraka dah. Mati dalam kafir. Bukan dia saja, dah isteri dia pun. Pas kalau dia nak lop lang,
nak orang panggil mendustakan Quran, nak wi Nabi tu malu, nak jeka muka Nabi, dia boleh jeka. Masuk Islam boleh jeka muka Nabi hendak. Tapi dok we 8 tahun. Kalau sehari tak apa, tak ada nak mikir. Lepas pada turun ayat tu Abu Lahab seminggu kan mati, tak ada nak mikir. Ni 8 tahun puak-puak bijak saja. Nah, kalau Abu Lahab tak ada nak mikir pun wi jadi orang-orang lain ti periksa dia, Abu Lahab mau masuk Islam boleh. Masuk Islam untuk nak boleh jual Nabi tu, boleh jeka muka Nabi kalau mau masuk Islam. Nah, kerana Quran wayak dah kata dia tak bohong, tak belawak, datang mung ni gi hak lang kamput hak Quran ni. Hebatlah. Ada. Sebab apa? Hak tulah ya. Allah yang tulis Quran, Allah yang buat wahyu, dan Allah juga buat hati Abu Lahab ni. Allah Subhanahu wa taala belaka duduk buat. Allah tulis wahyu kepada Nabi Muhammad. Kalamullah Al-Quran merupakan wahyu daripada Allah. Hati hak Abu Lahab duduk mikir kot tu pun hati hak Tuhan buat juga. Hati hak Tuhan. Tak ada pelak. Tak ada pelak. Tu dia deh. Jadi itu dia panggil besar. Supaya juga dengan mari ayat kata orang duduk tuduh kata gilanya Nabi tu kan. Quran tu adalah kecek pe orang gila. Selalu dah. Quran selalu dah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Lawan selalu dah. Ambil kelimah hak dia kata tu kata Quran tu ngepek hak Nabi hak orang gila. Selalu dah wari surah Al-Qalam. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Tambah lagi tengok. Bukan kata nafi, kata bukan gila dengan nikmat Tuhan mu, Muhammad, mu tak ada gila. Tambah lagi. Term lagi katakan wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Mung tu akan mendapat pahala yang tak putus-putus, Muhammad. Siapa gapo pun kau tambah apa dia pahalamu. Lepas tu buah yang 3 pula wa innaka ala khuluqin azim. Mu adalah berada di atas akhlak yang mulia. 3 butir. Allah SWT jawab kepada orang yang kata Nabi dia gila tu, sute Allah jawab 3 butir jadi supaya juga dengan syair. Nah, Nabi Muhammad ada syair. Nabi pun Allah SWT pun sebut wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun, yang kata 2 butir situ. Nafi dah bukan syair, tapi sedikit sahaja orang yang beriman, puak-puak mau beriman. Nyagi kata puak kata. Jadi 2 butir. Tu dia panggil ikhwan yang saya hormati sekalian, ini adalah orang panggil besar kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih pada tu Quran wahyu secara umum lah. Secara umum lagu mana? Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang yang menyakiti Allah dan menyakiti Rasul, Allah akan melaknat pada mereka. Allah laknat pada mereka. Mana laknat? Di dunia. Allah, dunia lagi kena laknat. Macron kena laknat dah. Laknat lagu mana? Orang sutai dunia pakat duk marah dia belakang. Nebuh tapak kaki belakang muka dia ni. Radak presiden pergi duduk letak tapak kaki budak-budak. Bukan dia. Tu laknat tu. Wallahi sekiranya Macron ni hidup di masa Nabi, lepas tu Macronnya kata ke Nabi supaya dia kata ni, boh dalam Quran dah tu. Allah jawab dah tu, Allah jawab dah. Macron kata lagu mana? Nabi mung ni jadi jenis orang sek, orang gila tino. Macron kata. Dia buat lukis gambar kan? Yang kita pek besar, Nabi berbogel, duduk dengan orang tino berbogel. Dia kata Nabi ni orang panggil sekcat. La haula wala quwwata. Nauzubillah. Kalaulah dia yang buat kata pada masa Rasulullah dulu, masa Nabi, Quran ayat kata, mung tu lah orang hak sekcat ni. Nah dia kan. Mung ni umur 15 ni dia duduk main dah dengan tok guru mu. Umur 15 sejarah dia. Umur 15 Macron ni dia duduk main dengan tok guru, dengan kru dia yang lebih
orang panggil tua 24 tahun. Sebab lah ni bini dia ni tua gitu lalu tu. Dia umur 40 lebih ya, bini dia 67 dekat umur 70. Tikah 24 25 tahun. Bini presiden Perancis hak duduk hina pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak itu. Tu dia. Jadi gitulah. Dan orang panggil umat-umat dia rakyat-rakyat dia sekiranya dia tu rakyat Perancis tu duduk hina ke Nabi, maka mereka akan merasai laknat Allah di atas dunia, di hari akhirat, dan Allah akan menyediakan kepada mereka azab yang amat pedih di hari akhirat nanti. Sebab tu pok kita kena jelas lah sini. Lala ni pun hak tu tak apa, hak dia mau duk hina Nabi ni kita ada khabar. Tapi saya nak pesan sekarang lagi. Nah, 2-3 minit minta lagi. Hak duk hebat lah ni, hak duk mengaku Islam ni. Hak duk cerita kepada sahabat ni. Hak duk cerita kepada isteri Nabi ni, Aisyah. Nah, cerita kepada Siti Aisyah ni, kaya kata Aisyah ni berzina. Aisyah ni masuk neraka. Nah, Aisyah ni orang-orang betina hak pasal jenis caitek. Hak ni tu apa kelimah yang boleh menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tak ada dah. Kelimah yang paling menyakiti kepada Nabi lebih pada kelimah-kelimah ni. Nah, tu ibu ingat molek. Nah, Syiah budak-budak hak duduk pengaruh dengan kelimah dengan akidah Syiah imam 12 ni. Hak berani mai duduk kata Aisyah berzina, naudzubillah min zalik. Hak ni menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada ulama mai duduk fikir, mai duduk berayak kata, boleh Syiah mai duduk godai belakang. Dia duduk ambil pisau turis di muka, di perut, di lengan gapo. Gapo? Sebagai balasan daripada Allah di atas dunia ini, yang Allah dia duduk nak balas di atas dia tu tuduh kepada ummul mukminin berzina. Tu gitu. Selagi mana Syiah tidak berhenti untuk nak tuduh orang panggil Aisyah tu berzina, maka selama itulah Allah Subhanahu wa taala akan beri ilham kepada puak-puak Syiah suruh taraman rangkai tu Sebab apa? Sebab thought orang panggil apa? Balasan orang hak tuduh orang berzina ni dia kena godel 80 kali gitu. 80 kali. Pahala ni siapa nak pergi godel puak Syiah? Siapa nak pergi godel? Nak pergi pihak godel Syiah 80 kali kerana dia tu duduk tuduh Siti Aisyah ummul mukminin. Tak ada siapa godel. Allah SWT video duduk godel sendiri. Dia duduk hatuk kepala di dinding, di apa semua dia. Hak ni hebat. Dia duduk ayat kata apa dia Aisyah ni berzina, maka pada lolon ni kalau mengikut kajian agak tidak ada satu negeri yang banyak berzina lebih daripada Tehran, lebih pada di Iran. Kerana apa atas nama dia berzina ni zina seronok, zina mi khamsu, sebab zina ada pahala. Dia panggil muta'ah. Berzina boleh pahala. Allah, kita tengok dengar tok guru dia royak fadilat muta'ah ni. Kena. Itu kerupa. Kalau dengar hadis dia berasa, tak ada berasa lagu mana moga boleh tidur dengan orang betina, boleh pahala pula dah. Boleh pahala sekadar mana? Siapa-siapa mut'ah sekali dia akan mendapat martabat seperti dengan Husain. Siapa mut'ah 2 kali boleh martabat serupa dengan Hasan. Siapa mut'ah 3 kali serupa dengan Ali. Siapa mut'ah 4 kali maka dia akan boleh martabat tanak serupa dengan aku. Nabi kata dia kata boleh martabat fadilat serupa dengan aku 4 kali. 4 kali 10 kali lebih ada Nabi dah lah. Tu macam-macam. Nauzubillah. Jadi ajaran-ajaran yang sesat hak ni dia panggil lebih bahaya daripada Macron. Kerana Macron boleh hadis 10 tahun lepas pada ni dia berhenti dah. Tak ada dah. Habis dah. Lebih kalau nak lagi pun dia sambung lagi presiden dia 4-5 tahun lagi. Habis cerita dia. Tapi hak akidah pasal ni sampai kiamat ni. Cerita duduk maki kepada Aisyah, cerita duduk maki kepada sahabat. Hak ni sampai kiamat. Maka sampai kiamat lah yang Allah beri azab di atas dunia lagi. La'anahumullah fid dunya.
qabla al-akhirah, sebelum pada akhirat. Nah, dan Allah SWT akan sedia orang panggil seksa yang amat besar. Dah, itu saja pada malam ini insya-Allah. Nah, insya kita banyak dah. Insya-Allah kita sekadar itulah sebagai nusrah ya. Malam ini sebagai nusrah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hei orang-orang kita kena mempelajari sirah Nabi, ikut sunnah Nabi, belajar gaya hidup Rasulullah supaya kita tu boleh menyata sungguh kata kita ni kasih ke Nabi dengan perbuatan kita. Nah, dengan perbuatan kita, dengan ingat kita kena kenal Nabi sungguh. Malaysia ada sebut tak kenal tak cinta ni. Kita kena kenal sungguh, kenal Nabi. Orang panggil bayar Nabi pun seolah-olah kita kenal dah. Tu baru jerak dan kita rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Assalamu alaikum warahmatullahi